Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke Safety Man Night Clubs dan hari ini, minggu ini adalah minggu yang ketiga. Alhamdulillah. Pejam celik rupanya dah 3 minggu berlalu. Okey. Dan sebelum kita nak live pada jam 9, minta tolong kepada sesiapa yang dah ikuti sekarang ni, boleh tolong tekan like sebagai tanda yang anda dengar suara saya, sebab hari ni kita online guna handphone. Jadi saya tak ada device lain nak check apa yang suara saya dengar ke tidak. So sekiranya anda dengar suara saya, tolong komen clear ataupun sangkut-sangkut ataupun bagaimana? Boleh tak? Boleh tolong komen tak? Okay. Alright. Amil ada malam ni. Alhamdulillah. Amil orang Pontian. Projek kat Pontian. Kerja duduk kat Pontian ke? Okay. Terima kasih Amirah, terima kasih Ikhwan. Dengar clear. Alhamdulillah. Baik. So malam ni special. Topiknya pun topik special. Topik tentang perbandingan OSH implementation dekat industri yang berbeza. So saya bawakan kepada anda sahabat saya, namanya Syukur. Nak kenal, tanya kat sini ada sesiapa kenal Syukur Ahmad? Kalau kenal boleh tekan love. So saya tahu ada kenal dengan si Syukur ni. Okey? Baik. Sebab apa? Mula-mula saya fikir biasalah nak buat kelas sendiri kan, tapi lepas tu saya fikir kan, antara yang selalu orang tanya ni perbandingan antara construction dengan kilang. Dan saya rasa beliau adalah orang yang paling sesuai untuk ceritakan, sebab dia ni startnya kilang, kemudian masuk construction, itu sekarang ni kerja kilang balik. Waalaikumsalam Tok Guru Zaki Tumijan. Yes, bald and beautiful. Mentang-mentang awak ada rambut lagi, handsome lagi, comel lagi, sabar je lah. Tuan Afnan pun ada. Alhamdulillah. Syukur dah hadir. Ya. Zaki adalah sahabat saya yang specializing in management system. Ada sesiapa nak belajar dengan beliau tak? Sekiranya ada, tuliskan apa yang anda nak belajar tentang management system. Especially ISO 45001. Okay. So sekiranya anda nak lihat apa Tuan Zaki bersama dengan saya, macam kelas kita ni lah, Safety Man Night Class ni, dan kita belajar sama-sama daripada beliau. Cadangkan topik yang anda nak belajar daripada Zaki Tumijan, sebab dia ni selalu follow kita punya Safety Man Night Class. So dia dah tahu macam mana kelas ni berjalan, dan saya pasti beliau pun dah ada dia punya facility dia dah ada ni, saya rasa ni. So yang kita nak kena buat cuma nak ketuk dia. Ketuk ruyung untuk dapatkan sagunya. Kita nak kena tahu otai-otai safety ni, bagi ilmu kita nak kena tanya. Bukannya mengharapkan dia terus sedekah dengan kita. Dia ada buat kadang-kadang, tapi diorang lagi suka bila orang tanya. Sebab apa? Diorang tak nak bagi, tapi tak ada yang menyambut. Faham tak? Yuk, Zaki ramai follower. Saya setuju sangat. Sahabatku Syukur, saya setuju sangat. Waalaikumsalam Tuan Man Ana. Waalaikumsalam. Okay. Mestilah kita kawan-kawan kena kasih meletup kawan-kawan, kasih kembang, kasih dia terapung dekat atas tu kan. Biasalah kita nak kena promote kawan-kawan.
Meniaga itu namanya meniaga berjamaah. Bukannya semua barang kita ada, betul. Okay, alright, baik. Sekarang pukul apa ni? Sekarang pukul 9:04. Okay. Baik. Kita mula sekarang Kita mula sekarang lah masa kita tak lama ni. So saya mulakan sekarang ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat PKPP dan selamat PKPB. Hashtag kita jaga kita, stay at home, jangan keluar kalau tak ada apa-apa walaupun duduk kat PKPP punya area. Okay. So malam ini Safety Man Night Class akan membawakan satu topik yang special, iaitu OSH Kilang Malaysia versus multinational corporate versus kilang oil and gas versus construction. So objektif untuk malam ni sebenarnya simple je. Kita cuma nak share apakah bezanya ataupun apakah juga persamaannya antara different industri ni. Dan dekat kita punya audien ni pun audiennya macam-macam. Waalaikumsalam Tuan Zudin. Macam Tuan Zudin dia daripada universiti, Tuan Zaki daripada Electronics. Geng elektronik. Fai daripada stesen minyak. Okay, so kita ada macam-macam. So actually lah kan, dia best kalau kita boleh panggil ramai-ramai. Tapi ceritanya ni, kita ni yang dah berumur ni laratnya sampai pukul 10 je belajar, betul tak? Okay, so poin yang akan dibincangkan untuk perbandingannya, ini pun saya dah discuss dan syukur. Basically kita ada 5, iaitu yang pertama ialah awareness dan juga culture, dan kemudian commitment, kemudian management system, job description dan juga management style. Dan ini adalah kombinasi daripada feedback yang saya dapat daripada soalan yang saya tanyakan hari ini. Okay, so terima kasih atas feedback yang diberikan. Baik, okay, so saya akan mulakan pada jam 9.35. Saya akan pas pada Syukur untuk beliau mulakan pada sesi beliau. Okay, baik, saya mulakan dengan saya punya dulu. Yang pertama, dari sudut awareness. Masa saya kerja kat kilang Malaysia, kilang IKS, Industri Kecil dan Sederhana, merupakan satu food manufacturing sebenarnya. Dari segi awareness di kalangan management dan juga pekerja, awarenessnya adalah di peringkat cukup. Maksudnya kalau accident tahu nak cari siapa, kalau luka tahu nak cari siapa, dan kemudian kalau ada benda-benda yang pelik-pelik yang tak selamat tahu nak cari siapa. Macam itulah. Dan kemudian kalau dari sudut multinational corporate, yang ini tempat yang saya bekerja dulu masa dekat KL, tak lama, setahun, awarenessnya pada ketika itu yang daripada sudut pemerhatian saya, ianya bercampur-campur. Sebab bila saya duduk dekat korporat di HQ tau, saya duduk dekat top tier bahagian atas di Malaysia lah. So saya melihat kepada 7 sektor. Kita ada power, kita ada oil and gas, kita ada medical technology, kita ada kereta api, kita ada building technology, dan kita ada lagi 7, ada lagi 2 lagi, saya dah tak ingat. So ada mana yang sektor energy, yang sektor oil and gas tu. Jadi pada sektor itu awareness dia very very high. Sebab mana datang daripada requirement projek-projeknya itulah. Okay. Dan kemudian Izham pun ada. Izham pun saya nak bawa mandi. Okay, sambung. Okay, baik. Dan kemudian pada sektor yang lain, sektor yang tak berapa aware, dan kat situ tu kita sama je lah, struggle, awarenessnya tu is very very low. Nak tanya OSHA tu apa? OSHA tu kerusi urut tu ke? Tak, itu OSIM, bukannya OSHA. Tak tahulah Zan OSHA tu apa. Okey, baik. So maksudnya legal tu belum kenal lagi lah.
Waalaikumsalam sahabatku Hanif Aziz. Apa khabar Seramban? Okey, baik. So bila kita melihat pada 7 sektor ni, kita start pening lah, ya Allah. Sektor ni bagus, sektor ni tak bagus, yang ini ada je. So okeylah. Alright. Dan bila masuk pada oil and gas, ianya is very very high. Mana datang? From the oil and gas culture itself, from the business itself, and especially from the expatriate, from the management yang own the company. So they bring in the culture, and then kita just run lah. The problem is masa saya masuk tu, kita at the setup stage. So kita bila buka kilang kat Johor ni, kita tak dapat semua pekerja tu backgroundnya oil and gas. Apa yang kita dapat daripada kilang besi sana, kilang besi sini, kilang elektronik sana, daripada management sampailah ke pekerja, semuanya a mixture of everything. Tapi semuanya takut dengan safety, sebab diorang ada pengetahuan lah yang oil and gas ni safety is very very important. Bila nak mengenforce, even bab PPE pun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ada challenge di situ. Jumpalah perangai-perangai kilang besi yang bukan oil and gas, macam panas lah nak pakai, tak selesa lah. Kat sini nanti ada bekas, nampak ni ada bekas. Kat sini nanti gatal lah, itulah, inilah apa. Tapi ceritanya bila kerja dalam oil and gas ni, dia punya ayat dia senang. Awak nak kerja oil and gas tak? Awak nak kerja oil and gas, kena pakai Google. Kalau awak tak nak pakai PPE, kerjalah balik tempat kerja awak. Dia macam tu, dia punya culture-nya tu. It's a mix of culture. So kita develop balik culture tu dalam masa 3 tahun jugalah. Dalam masa 3 tahun juga. Okay, alright, baik. So that's awareness and culture. Okay, now Komitmen masa pada kilang Malaysia, komitmennya paling tinggi pada safety department. Dan kemudian komitmen yang kedua paling tinggi daripada maintenance punya department. Biasalah, safety dengan maintenance ni kan kita selalu berkawan kan, best friend kan. Okay. So yang lain-lain tu komitmennya just enough. Just as long as kalau JKKP datang tak ada problem, and then that's it lah. Dan kita punya risk pun is not too high. So on the critical part, management is committed untuk comply, untuk make sure that it is safe. Yang susah nak dapat komitmennya, biasalah benda-benda add-on macam campaign, macam buat gula-gula, macam buat nasi lemak, benda-benda tu semua sekali tu lah. Maksud saya benda-benda yang kita nak berkempen, nak memekarkan culture tu lah, benda tu yang tak berapa committed. Yang lain-lain, bahagian critical, fire safety semua sekali, semua cun, tak jadi masalah. Okay. Pada masa saya kerja dekat multinational company tu, at that time pun ianya at setup level. Saya masuk kat situ tu baru nak start buat dia punya safety manual. So komitmennya banyak pada safety department, dan kemudian kepada management pun is committed, but ceritanya not all 7 sector is committed lah. Then that is as expected. Nothing surprising there. Nak kena pujuk ke 7 presiden. Dia presiden tau, 7 presiden punya level. Nak kena pujuk, datang daripada pelbagai background, local, international, budaya, dan semua sekali tu kita nak kena work on it.
Dan kemudian oil and gas pula, dia punya komitmennya datang daripada top sampailah ke bottom, sampailah ke level pekerja. Dia sampai tahap pekerja memang diberikan education, diberikan courses, understanding, responsibility untuk katakan safety is my responsibility. So kat sinilah yang saya dapat culture shock. Sebab apa? Sebab masa kerja dekat kilang Malaysia dengan syarikat korporat tu, kita yang cari orang. Faham tak kita cari orang? Maksudnya kita pergi cari orang, cari department manager untuk propose, buat macam ni lah, propose, kerja ni nak kena buat permit. Bila masuk ke kilang oil and gas ni, bukan setakat manager, pekerja semua sekali cek safety. Daripada masuk pukul 7 suku sampailah balik pukul 7 suku juga, orang duk mencari aja safety. Mana safety? Safety, we need to do risk assessment. Safety, can you do this, help us do inspection. Safety, please attend meeting. Ya Allah, penat. Nak pula saya masa tu saya datang daripada bukan oil and gas, manager datang buka pintu. Zan, datang kejap, datang tempat I. Manager datang jemput saya, heret pergi ke situ. Itu memang culture shock. Masa tu alhamdulillah lah, berkat ilmu daripada Executive Diploma in OSH, anjuran OUM dan JV dengan NIOSH. Segala ilmu-ilmu tu digunakan lah sekali dengan saya punya bakat saya dalam management. So alhamdulillah boleh nak diuruskan. Okay. So itu dari sudut komitmen. Okay. Management system pula. Kilang Malaysia tak ada management system, itu biasa. Tak ada management system, dan kita punya implementation 100% based on OSHA dan juga FMA. Okay. So kita ada macam yang Unding cerita minggu lepas pasal PPE punya sistem. Kita ada PPE, issuance, record. Yang lain kita ada risk assessment, prosedur tak banyak. Kita ada sistem permit sikit-sikit, macam tu lah. Okay. Yang lain emergency, kita ada fire squad, kita ada first aid, benda-benda basic. Okay. Dan kemudian pada syarikat multinational corporate pula, mereka sangat interested, sangat keen dengan OSAS 18001 at that time lah. Okay. So sebabnya mereka nampak ada value dan mereka nak jadikan safety ni satu sistem yang boleh dirun oleh sesiapa sahaja, dan ianya sesuai untuk the whole organisation. Ianya satu rezeki lah. Saya dapat involve dalam projek setup ni pada awal career saya. Kalau to be exact, pada tahun keempat saya masuk bidang safety. Okay. So that's one. Dan kemudian bila oil and gas ni kan, mula-mula saya ingat mereka ni is a big fan of ISO tau. Rupa-rupanya dalam oil and gas, mereka pandang ISO ni is not a big thing. Ianya bukan satu benda besar. Saya minta maaf kalau ada di kalangan kita ni kalangan yang follow kelas malam ni adalah big fan of ISO 45 ISO. Okay. Sebab dalam oil and gas, mereka dah terlalu biasa dengan management system sampai ke tahap mereka boleh develop their own system, their own OSH management system. So diorang tak ada mambo jambo ISO yang
keep introducing fancy things macam yang sekarang ni ada opportunities lah, ada apa lagi entah. Kita orang sebenarnya benda tu dah biasa dah lama dah wujud, sebab benda tu memang diimplement secara harian tau. Risk assessment kita buat hari-hari tuan-tuan dan puan-puan sampai penat. Sebab itu saya boleh explain risk assessment tu secara detail. Itu pun mengikut soalan jugalah. Tengok tempat Azhar juga tak ada ISO. See, Azhar ialah manager kilang oil and gas dekat Johor. So diorang not a fan of ISO. Sebab diorang dah ada basic element of OSH management system, and it doesn't necessary nak kena ikut ISO punya clauses requirement yang mengelirukan banyak sangat interpretation and so on. Coach, ISO ni perlu kita follow sahaja, tak perlu certification. Maafkan saya. Okay. Jawapan saya kepada ini ialah, first, ianya tengok pada organisasi anda, adakah ada economical value dalam certification. Kalau ada business value, then nak kena dapat certification. Contoh, nak tender project ni, wajib mesti ada ISO. Dalam oil and gas, certification hanya menandakan yang anda ada sistem. That's it. Dalam oil and gas, dalam tender, kita orang tak pernah minta sijil ISO. Yang kita minta ialah, first, do you have your policy? Number 2, what is your accident record? Nombor 3, what is your safety performance? Apa lagi? Benda ni selalu saya buat tau dalam tendering, ITT, invitation to tender, ITT. And then nombor 4, Zah, ingat tak Zah apa nombor 4? Saya tak ingat. Tapi dia ada 4 benda. 4 benda ni dia tak lari jauh. Saya ingat polisi, lagi satu objektif. Polisi, objektif, insiden dengan performance. Dah 4 ni je yang dicari. Okay. Ceritanya, sekiranya anda tak fasih dengan OSH management system, benda-benda ni anda tak boleh nak ambil ringan. Itu problemnya. So you must learn the basic system, which kat sini ni mana lagi nak belajar basicnya, ISO lah. Dan bila you dah understand ISO, tak payah lagi nak buka buku ISO lagi, tu dah tak payah. Seriously. Even kalau saya advice, bukan advice lah, kalau ada yang minta tolong macam mana nak buat, saya cakap just do whatever works. That's it. Tak payah nak ikut klausa ni, klausa tu. Saya minta maaf kalau ada cikgu-cikgu ISO kat dalam ni. Tapi itulah realitinya. Kita orang kat dalam industri, kita orang buat whatever yang works, yang kita faham dan tak lari jauh. That's it. Klausa, definition semua sekali itu persetankan semua sekali. Okay. Kau? Tengok Zaki, OSH MS adalah tool, ISO 45000 adalah salah satu tool. Kita boleh develop tool sendiri sedapat dengan business activity. I agree. Yes, tapi ceritanya nak kena tahu pakai tool. Tak nak ketuk, kena tahu pakai hammer. Kalau pegang hammer pun terbalik, kuku kambing kat bawah, paku tu jadi apa? Terpelanting tau, kena mata. Okay. Baik. Coach, ISO ni safety personnel kena attend course juga ke? Attend lah course, belajar betul-betul, belajar alang-alang belajar sampai jadi lead auditor, jadi certification. Nak belajar dengan saya boleh, tapi tak ada certification lah. Yang anda dapat kefahaman how to do it practically. Itu dia lain. Man hours is performance lah. Alright, baik. Okay, yang kelima, job description. Job description masa kilang kat Malaysia, saya tulis sendiri dengan bos saya. Zan, awak bonda ni lah. Okay. Dan secara jujurnya, masa saya dekat kerja kat kilang Malaysia, saya banyak buat kerja lain selain daripada kerja safety berbanding dengan kerja safety.
Kalau saya nak katakan jujurnya, dalam 60% kerja lain, 40% kerja safety. Okay, saya buat kerja apa? Saya buat kerja housekeeping, saya buat kerja landscape, saya buat kerja repair facility, mengecat, menampal, apa lagi entah. Yang lain saya cuci tandas, saya jaga yang itu. Saya lebih banyak itu. Kerja safety saya biasanya jadi driver ambulan, hantar orang, incident investigation adalah. Lepas tu prepare documentation, prepare record. Itu kerja masa kerja kat kilang AKS. Ceritanya daripada cuci tandas tu lah yang jadikan saya hari ni. So nak tanya, kat dalam ni ada tak yang kerjanya tengah cuci tandas sekarang? Okay, saya dulu cuci tandas bersih tau. Sejak sampai tahap bila saya cuti, semua orang tahu Azhan tak ada. Itu kerja saya dulu, supervisor tim cuci tandas. Okay. Dan kemudian dekat MNC, saya punya job description, sebab masa tu kerja saya ada misi sebenarnya. Saya punya misi ialah develop safety manual. Dan at that time pun saya ngecek dengan saya punya bos lah. Bos, kena ada orang safety yang berfungsi sebagai safety ni bos kat office ni, sebab kita ni dah cukup haul dah ni. so legal, maksudnya legal pun ada lah. Okay, so dekat multinational corporate tu follow legal dengan misi yang telah diberikan. Okay, baik. Kat kilang shop, tapau safety, security, hostel. Yang itu saya nak cerita dekat oil and gas ni. So dekat oil and gas, job yang saya buat, first of all, sebab saya punya safety manager memang dia dah well versed. So pendek kata, sebenarnya apa yang saya buat tu ialah copycat daripada apa yang dia buat. Bezanya ialah masa tu saya punya agreement dengan dia, masa tu saya kerja dengan dia berdua. Dia manager, dan saya pada situ specialist level 1 junior. Saya punya agreement dengan dia, boss, you take care the management part, I take care the operation part. So macam tu lah. So saya banyak habiskan masa melayan geng operation, maintenance, warehouse, welding, weld shop, assembly, painting, machine shop, geng-geng tu lah. Saya habiskan masa dengan diorang. Dan kemudian manager saya settlekan buat meeting. Kenapa kami buat agreement macam tu? Sebab macam saya kata tadi, orang dok mencari kan. Yang saya paling tak tahan ialah bila saya kan dimasukkan nama dalam meeting selepas meeting satu hari daripada pukul 10 sampai pukul 4. Saya tak tahan. Saya cakap, tak boleh ni macam. Sebab bila saya tinggal shop floor, saya pergi shop floor lah kan. Bila saya tinggal shop floor sekejap, esoknya saya datang balik, dia dah jadi bertumpuk-tumpuk benda kat dalam tu berlaku. Itulah tu yang saya minta bos saya untuk kerjakan bahagian meeting dan saya masuk ke dalam. Okay. Dan kemudian, dan dahsyatnya meeting ni kan, dia masalahnya meeting ni, dia bukannya one meeting at one time. So penghabisnya kan, bos saya pun tak boleh nak manage all the meeting, pun saya kena tarik juga. So mana yang boleh masuk lah. So so job descriptionnya jadi macam tu. Apa yang saya buat kat dalam kebanyakannya adalah risk assessment, yang lain inspection, yang lain apa lagi saya buat kat dalam tu. Yang lain engagement. Ya, betul. Engagement dengan department lain. Okay, right. Coach, kalau nak attend course ni yang mana patut ambil ya? Course ISO. Kalau course ISO saya cadangkan terus pergi ke British Standard Institute, ataupun kalau yang kat Malaysia ni, kalau kat Johor boleh cari Zaki Tumijan. Kalau kat Malaysia ni yang saya recommend Tuan Fakhrul Anwar, mentor OSH. Yang lain
Lala saya tak pasti ada buat ke tidak. Yang saya dalam kepala saya, ni 3 orang ni adalah Tok Guru. Oh, yang lagi satu J. Suhaimi. Okay. Alright. Sebab saya dulu ambil dengan British Standard Institute. So bila ambil dengan BSI ni, untungnya kita punya sijil tu bila pergi interview laku keras. Okay. Baik. Dari cerita ni saya tak pakai sangat pun cerita view, sebab korang apa judge saya based pada saya punya FB live kan. So macam tu lah. Okay, baik. Dan kemudian management style. Ini ada soalan pasal management style ni. Okay. Kalau dekat kilang Malaysia, yang namanya GM tu, dia memang kita kena ikut arahan dia je lah. Dan arahan dia ni pun biasanya ikut mood. Awal bulan baik, bila hujung bulan masuk dah tarik muncul kan, macam tu kan. Dah tahu dah, jangan cek pasal kan hari tu yang lulus jadi tak lulus kan. Dia macam tu. Bila dekat multinational company, korporat ni pula, mereka lebih proaktif. Ceritanya mereka ni ada budaya suka men-challenge, suka mencabar. Dan bayangkan kena cabar pada peringkat presiden. Orang-orang yang bijak pandai ni kan, soalannya tu kan, ya Allah, kan, why do we need to spend this much of money, what is the ROI, and then can you explain the legal term of this clause in OSHA, and how it relates to our company. Memang banyak lah. Dan dekat MNC corporate tu is very very political punya level, sebab kita main presiden, vice president punya level bib. So kat situ tu kalau telinga tak tipis, muka tak tebal, hati tak kering, senang terbakar. Dan sebab itulah saya tahan kerja kat situ tu setahun aja. Okay, kat situ kan hari-hari kan, aduh duk mikir, email masuk kat dalam, kalau salah reply, tak wujud dah saya ini. Dan kemudian oil and gas pula. Oil and gas ni saya berpeluang dengan paling lokal pun daripada Singapura. Yang lain banyaknya daripada US. Okay. Baik. So kita ada daripada ada micro management. Orang ni, bos saya, plan manager kita ni lah, memang dia akan visit daripada department ke department dan cuba bagi penyelesaian dan pendek kata hands on lah every department, sampai orang tak boleh nak buat kerja. Sebab apa? Semuanya nak kena tunggu dia punya decision. Payah bib. Dan kemudian makro ni the best. Dia delegate the responsibility. Bawah dia ada 4 orang ni jaga few departments, dan decision maker akan dibuat secara berperingkat. So senang, memang senang. Dan kemudian yang lagi satu ialah firefighting. Firefighting ni, bos saya tu, bos kita orang ni lah, dia garang. Tapi dia clear apa yang dia nak. Cuma masalahnya itulah bila dia tengah marah tu kan, semua kena marah. Tak kira lah manager department apa kan. Dengan aku yang bukan manager ni pun kena marah sekali. So semua orang macam habis je meeting kan, aduh panas kita ini, panas. So dia macam tu. So itu yang saya nak kongsikan dari segi management style yang saya pernah jumpa kilang Malaysia, IKS, multinational company, corporate level, dan juga oil and gas punya level. Okay. Okay, alright, baik. So ingin ku panggil saudaraku Syukur Ahmad. Okay, Kur.
Kenapa tak boleh buka ni Kur? Mana Syukur? Tolong request ni approve. Ya, dah masuk. Yes, that. No answer from live guest. Kenapa no answer? Sekali lagi Kur. Okay. Masalah parking pun HSC. Yalah. Bos awak lah dulu suka suka ni. Sekali lagi Kur. Sekali lagi. One more time. Kita bakar. Ya, betul. Tak ada betul. Masalah gaji. Okay. Lain. Daily meeting shop floor. Betul lah, daily meeting shop floor, sharing inspection finding paling hektik je. Cari ular, tangkap ular. Dulu kita ada guide ambil daripada Sabah. Sabah ke Sarawak? Sabah. Oh, senang. Dia memang expert. Dia kata kecil-kecil dulu memang ni. Memang dia punya mainan, dia kata. Okay. Oh, macam mana manage customer client? Boleh lah, itu topik lain Zah. Terima kasih atas idea. Macam mana saya manage customer dan client? Mana Bang Syukur? Okay, sebenarnya Bang Syukur tunggu dia request. Okay. Kilang shot, tapau safety, security, hostel, SRC, housekeeping. Ya, betul. Memang kita jadi hampir jadi jabatan kerja raya. Tahu tak kerja raya tu maksudnya apa? Dia bila ada raya ni maksudnya banyak. So kerjanya tu banyak lah. What? Dah 2 kali request? Okay. Add. Boleh pun.